sifat Nabi SAW di bulan Ramadan, iaitu sifat pemurah. Sifat pemurah. Okey. Benarkah Nabi Muhammad SAW sangat pemurah dalam bulan Ramadan? Itu soalannya. Okey, jawapan. Tidak dinafikan bahawa Nabi Muhammad SAW sangat pemurah, sehingga solat baginda pernah terganggu kerana mengenangkan masih ada harta yang belum disedekahkan. Itu kisah benar. Rasulullah pernah selepas solat, sahabat bercerita, lepas Nabi bagi salam, Nabi terus seolahnya bukan melangkah kepala. Bagi salam je, Nabi macam angkat sikit baju, jubah tu. Nabi angkat sikit dan Nabi terus bergegas. Seolahnya Nabi lupa ni, ada jemaah ramai, lupa semua ni. Tak fikir apa dah. Jadi imam kan. Kemudian bergegas, berjalan, terus masuk ke rumah. Kemudian keluar balik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah terus mengatakan bahawasanya ada amanah yang belum aku sempurnakan. Maksudnya ada harta di rumah yang perlu aku berikan kepada asnaf fakir miskin. Kalau kita tanya balik, adakah Rasulullah tidak khusyuk? Tidak, Rasulullah adalah hamba Allah yang paling khusyuk. Tetapi Rasulullah tidak akan terganggu dengan apa-apa urusan dunia. Rasulullah hanya akan bukan terganggu dalam solat, adalah urusan akhirat sahaja. Itu pun sekali-sekali. Itu pun sebagai menunjukkan bahawa betapa Rasulullah memikirkan. Dan Sayyidatina Aisyah menceritakan, tidak pernah ada harta di rumah Rasulullah sebelum waktu maghrib. Maksud kalau ada orang hantar hadiah, ada orang beri makanan, orang beri apa-apa, sebelum waktu maghrib clear dah, Rasulullah dah bagi-bagi dah. Walaupun untuk Rasulullah, Rasulullah tidak mahu bila tidur pada waktu malam ada harta yang ada di rumah. Bimbang kalau mati, hisab sangat berat. Sedangkan kita tahu Rasulullah telah dijamin syurga. Rasulullah buat begitu sebagai contoh untuk kita. Kita lainlah pula, susah hati kalau tak ada harta. Bukan susah hati ada harta. Bang, lagi-lagilah kalau ada duit 10,000. Simpan kat mana kalau ada duit 10,000? 50,000 lah. 10,000 sikit bagi makcik-makcik ni. 50,000 simpan kat mana? Simpan dekat bank. Senang hati kan simpan kat bank. Kalau simpan dekat suami, senang hati ke susah hati? Oh, lagi susah hati Ustazah. Tak percaya kan dibawa pergi nikah lain. Kan? Subhanallah. Kita sendiri boleh percaya tak kita simpan? Pun tak boleh. Kuliah bawa beg berat-berat. Kenapa? 50,000. Tak berani aku tinggal kat rumah. Malam letak bawah bantal. Allahu Akbar. Memang itulah buktinya harta memang meresahkan kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita kadang-kadang tidur malam ni harta penuh keliling. Katil harta, dalam peti ais banyaknya makanan, ya Allah. Apa lagi? Macam-macam sofa, semua harta tu. Jangan cakap bahagian ruang tamu, pergi bahagian bilik, baju berapa banyak harta baju, tudung berapa banyak tu pun masa nak pergi kenduri, bang tak tahu nak pakai apa lah bang, suami pun pelik, duk belek-belek tu. Lepas tu belum pergi dapur, tapuai yang tak dibuka lagi, pinggan mangkuk yang dah lama tak guna tapi sayang nak bagi. Tuan-puan, lepas kita mati semua tu akan dihisap, setiap satu akan dihisap. Saya pernah tengok ada kawan saya kan, dia buat iklan banyak dekat Facebook. Let go siapa yang nak, ada pinggan mangkuk, ada handbag. Saya kata kenapa? Ada yang dia bagi saja, ada yang dia nak jual. Dia kata saya nak sorting semua, saya nak limitkan. Kalau baju, contohnya 20 helai, ulang yang sama tu je lah. Tak nak ada baju walaupun sayang yang tak disimpan, esok jadi beban. Lepas tu sama juga, pinggang mangkuk yang tu je lah yang diguna. Dia kata mana yang nak bagi anak, nak bagi ni sebab bagi lepas mati, itu tak tahulah dapat pahala ke tak, sebab sedekah hanyalah bermanfaat ketika hidup. Sebab apa? Masa hidup nak bagi kan sayang. Tunggulah mak mati, esok kau ambil lah tepuai mak ni. Dah memang mak dah mati, mak tak boleh guna dah tepuai tu. Dah hilang rasa sayang dah masa tu. Bahkan Nabi pernah ditanya Rasulullah, bilakah waktu sedekah paling afdal? Nabi kata ketika kamu sehat, ketika kamu masih berhajat. Ketika kamu masih sehat dan kamu berhajat, masa tu paling afdal. Sebab kita masih sihat, kita rasa boleh guna. Kau esok tapuai ni rosak, boleh guna yang ni. Tak rosak-rosak pula. Tapuai kan susah rosak. Nak, bang, kenapa tak guna duk guna yang ni? Dah ni tak rosak, bang, tunggu ni rosak. Agak-agak kiamat baru rosak ni. Saya bagi contoh saja, tuan-puan dimati Allah sekalian.
Kalaulah kita tolak tepi perasaan tu, bulan Ramadan pula, kan, bagilah tapuai tu kat saya. Kat saya pula. Kan, bagilah kat siapa-siapa, Masya Allah. Ikutlah apa pun, bukan tepuai saja. Kadang tu baju tu dah sempit, kita kata kot lah 2 tahun lagi kurih balik. Tak kurih-kurih, makin melebar. Subhanallah. Kita pun boleh tentu hidup esok, tapi balik kita sorting. Saya sendiri pun buat perkara yang sama, tuan-puan dimati Allah sekalian. Baju tu kan bila nak masuk je yang baru, Ustazah habis tu tak boleh beli yang baru. Boleh. Kita limitkan contoh. Baju tak boleh lebih 30. Sebab sebulan ada 30. Gile-gile baju lain setiap hari akan rutin balik. Jadi tak ada isu membazir. Semua baju kita pakai. Jadi nak masuk baju baru, keluar, nak masuk 2 lai, keluar 2 lai. Bagilah siapa-siapa. Kalau baju tak elok, gunting-gunting bakar ke, gunting-gunting buang. Baju elok, hadiahkan elok-elok, gosok elok-elok, bagi cantik-cantik. Jangan sampai kita jadi orang yang tamak. Handbag pun sama. Kita suka koleksi handbag, limitkan 10 contoh. Nak masuk yang baru, yang nak keluar hadiahkan. Kasut pun sama. Sebab apa saya jawab macam ni? Ada kata, habis tu Ustazah, sampai bila macam tu? Saya ada keinginan keluar je produk baru. Kalau gitu Ustazah, saya tak boleh belilah baju Ustazah. Kena beli. Saya ada bawa banyak telekong, jubah tu, kena beli. Telekong yang lama Ustazah membazir. Apa pula membazir? Pergi rumah flat tu, pergi perkampungan orang asnah dan sebagainya. Tengok kat telekong mereka, nipis dah ni bagi. Sayang Ustazah tu mahal. Dah kalau sayang mahal, tak tahu dah saya nak jawab macam mana. Yang ni pun mahal. Subhanallah. Tak mahal, ni bawah 100 semuanya. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya bagi solution supaya kita tak jadi membazir. Pinggan mangkuk pun sama, periuk belanga pun sama. Dia beli periuk canggih sebab orang iklan. Sampai masa guna periuk yang sama juga, yang sedap. Kan, yang kelas-kelas tu. Jadi tolonglah sorting sebelum kita mati, kita dulu buat persiapan hisap tu. Sebab esok kita akan ditanya setiap sen yang kita gunakan. Masya Allah. Jadi nak ceritanya di sini, Nabi SAW sangatlah suka bersedekah. Cuba baca hadis Nabi SAW. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam puasa je belaka ni. Okey, semangat ya, duduk tegak. Okey, baca. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla laylatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Quran fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemurah dengan kebaikan, dan sifat pemurahnya semakin memuncak di dalam Ramadan. Jadi tak menjadi kesalahan kalau kita bulan Ramadan je beria-ria bersedekah, bulan lain biasa-biasa je. Kerana itu juga adalah amalan Nabi. Bila bulan Ramadan, bab sedekah semakin memuncak. Begitu juga dengan sahabat-sahabat orang-orang yang saleh. Jadi kalau siapa yang nak beri, nak sorting barang dia, nak bagi hadiah itu bagi yang ni, hadiah ni, bila bulan Ramadan ni lah. Dan sedekah ini bukan duit saja. Sedekah barang, sedekah pertolongan. Ada kata, Ustazah, saya sedekah senyuman. Saya tanya, berapa harga senyuman? Tak ternilai Ustazah. Apa yang boleh digunakan dengan senyuman tu? Tak ada apa-apalah Ustazah, hati gembira. Sedekah yang dimaksudkan, yang disebut dalam hadis Nabi, dan sedekah yang dilakukan Rasulullah adalah melibatkan sedekah harta, bukan sedekah perbuatan.
walaupun disebutkan kalimatun thayyibatun sadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah, kita pun buatlah sedekah tu. Nah, lalu tabung, duduk depan tabung masjid. Mana tabung masjid? Tabung surau kita duduk mana? Tak ada ya tabung? Ada. Tuan Haji, kat mana tabung kita? Tuan Haji pun dah confused. Oh, ada situ. Masya Allah, ada tabung. Masya Allah. Jadi tabung ni, janganlah duduk depan tabung senyum. Kita buat apa? Sedekah. Masya Allah. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi Muhammad bukan kaya. Nabi Muhammad minta dengan Allah untuk hidup miskin. Dan sahabat Nabi bukan kaya, tapi mereka bulan Ramadan mencari-cari untuk disedekahkan. Jangan takutlah kita. Kalau ada 10,000, bagilah 999. Tinggallah RM1. Tak, biasa kita bagi RM9, ada lagi baki. Ataupun RM100, wallahualam. Kalaulah kita bulan sebelum Ramadan kita sedekah sekian, bulan Ramadan kalau kita adalah 10,000, kita cuba capai 20%. Bagi 2,000 contoh. Kalau kita rasa kuat lagi, kita nak tekan lagi nafsu kita, kita nak naik lagi darjat menjadi ahli sedekah, kita bagi separuh, 5,000. Allahu akbar, subhanallah. Bukan mudah tuan-puan dimati Allah sekalian. Bukan mudah. Kita nak capai sedekah orang yang memberi semuanya. Ini Rasulullah, para sahabat, orang-orang yang yakin dengan janji Allah. Allah akan lipat gandakan rizki bagi orang yang bersedekah di dunia dan di akhirat. Hadis Nabi Al-Sahih, Nabi kata, tidak berkurang hartamu dengan sedekah. Siapa yang bersedekah, siapa yang bayar zakat. Saya pun nak sebut, siapa yang nak bayar zakat, bayarlah bulan Ramadan. Sebab zakat adalah sedekah wajib. Tetap dapat pahala yang sangat besar. Walaupun kita kata, oh saya biasa bayar sedekah cukup setahun, ni baru berapa bulan, boleh ke dah nak bayar? Boleh. Bayarlah zakat bulan Ramadan, berganda lagi pahala. Itu sedekah wajib. Sedekah yang sunat sebagaimana yang kita buat ni. Okey, kita tengok sambungan hadis ni. Ketika Jibril menemui baginda, Jibril alaihi salam menemui baginda setiap malam di bulan Ramadan sehingga selesai. Maksudnya menemui baginda setiap malam di bulan Ramadan sehinggalah selesai. Nabi SAW memperdengarkan Al-Quran kepadanya. Di saat Jibril AS datang, baginda memberikan kebaikan melebihi angin mursalah yang bertiup atau yang dikirimkan. Subhanallah. Kita tengok penjelasan. Baginda merupakan contoh tauladan seorang yang bersifat pemurah. Sifat pemurah Nabi Muhammad SAW semakin terselak apabila tibanya bulan Ramadan. Titik perubahan sifat mulia ini bermula setelah berlakunya pertemuan antara baginda dengan malaikat Jibril untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran lalu disemak oleh Jibril. Sifat pemurah Nabi SAW diibaratkan seperti angin yang bertiup. Angin, siapa di sini boleh berlari lawan angin? Laju lagi dia daripada angin? Tak boleh, angin terlalu laju. Tapi nak sebutnya Rasulullah diberi bayangan bila bulan Ramadan Rasulullah bersedekah lebih laju daripada angin. Maksudnya tak fikir-fikir, sedekah, bagi. Kita kalau buka handbag, beg duit tu, kan kau bagi sedekah, termenung juga kan. Ada biru, ada hijau, ada merah, ada biru lain sikit, ada purple. Agak-agak mana yang laju macam angin? Kalau laju macam angin, RM1, itu memang tak payah fikir. Tak ada masalah. Itu memang tak fikir-fikir lah. Saya nak tanya, kau nak bagi 50, mikir tak? Mikir tak nak bagi 50? Nak masuk dalam tabung? Dia tahap berbeza. Bagi orang kaya, jutawan, kalau bagi 1,000, itu bakhil namanya, bakhil. Walaupun kita kata banyak tu ustazah 1,000, ya Allah pemurahnya dia ada juta-juta Allah bagi dia rezeki. Tapi kalau orang susah bagi RM1, itu kita panggil ahli sedekah. Ya Allah, dia susah tapi dia bagi juga. RM1 tu besar bagi dia. Ya Allah, tahu dia ni ibu tunggal, bukan orang senang, tapi bagi RM5. Tuan-puan dimati Allah sekalian, di bawah kami ada ramai ibu tunggal, asnaf fakir miskin yang kami bagi secara percuma. Contohnya dia nak berniaga, modal diperlukan 3,000, kita bagilah dalam 2,000. Kita nak 1,000 tu dia pusing balik supaya semangat dia berniaga, supaya dia rasa bertanggungjawab. Saya ada berapa orang, subhanallah,
melalui yang uruskan, dia kata, ustazah, adik ibu tunggal ni nama sekian-sekian, dia bayar 200 sebulan untuk habiskan 1,000 yang dihutang dengan kita ustazah. 2,000 kita bagi percuma, infak kita, 1,000 tu untuk dia bayar balik sebagai komitmen nak suruh galakan supaya dia berusaha ni. Ustazah, setiap bulan dia bagi 200. Tahu ni susah, nak ramai sekian-sekian, dia bagi 200. Saya kata, ya, okey, alhamdulillah. Ustazah tahu tak, 100 dia bayar hutang, 100 lagi dia infak. Saya bila dengar macam tu, dia dah buat berapa bulan? 6 bulan dah ustazah. Kalau ikutkan, dia dah lama dah habis, tapi dia kata biar. Dia nak infak 100, padahal dia orang susah ni. Bila dengar tu, saya kata, bagi tahu dia, lah lansai dah hutang dia. Lepas tu bawa saya tahu, rupanya ramai asnaf fakir miskin buat macam tu. Dia kata, saya tak nak tunggu saya dah senang baru nak bersedekah. Walaupun hutang belum habis bayar, tapi dia tahu berhutang pun dengan orang yang membenarkan. Kalau dia tak mampu pun kita halalkan. Lalu dia kata takut tak sempat dia mati, tak sempat bersedekah. Jadi dia minta izin nak buat macam tu. Dia tak nak dikira sebagai lansai hutang, dia nak kira dia sedekah juga. Subhanallah, bila saya dengar, saya kata yang dia bagi selepas ini semua itu sedekah. Kita tak kira dia bayar hutang. Masya Allah, tuan-puan yang mati Allah sekalian, kita ni yang menghalang kita untuk bersedekah adalah sifat bakhil. Nabi SAW bersabda, hadis Nabi, tuan-puan yang mati Allah sekalian, seseorang yang pemurah, dekat ia dengan Allah, dekat ia dengan syurga, dekat ia dengan manusia, jauh ia daripada neraka. Saya masa baca hadis ni rasa macam, ya Allah, indahnya Nabi sebut macam ni. Tapi ada sambungan. Manakala orang yang bakhil, jauh ia daripada Allah, jauh ia daripada syurga, jauh ia daripada manusia, manusia pun tak suka. Kemudian dekat ia dengan neraka. Dan sambungan hadis itu penutup, sesungguhnya orang alim yang bakhil permulaannya adalah sesungguhnya orang yang jahil lebih kurang macam tu, tetapi pemurah lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim tapi bakhil. Walaupun banyak ilmu, tapi ilmu itu tidak boleh melembutkan hatinya memberi sedekah di jalan Allah. Orang yang kuat bersedekah ini adalah cerminan hati dia. Hati yang macam mana? Yang tunduk kepada Allah. Hati yang mengakui bahawasanya segala yang dia miliki ini adalah milik Allah yang Malik. Jadi orang yang kuat bersedekah ini adalah orang yang yakin dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah. Ini golongan yang istimewa. Sehingga disebut dalam hadis Nabi tentang babus sedekah. Orang-orang yang bersedekah akan dipanggil masuk melalui pintu sedekah. Babus sedekah, pintu sedekah. Sebab itu kalau kita nilai harta yang kita ada sekarang, kalau nak jadi dipanggil pemurah ahli sedekah, tak tahulah berapa persen. Mungkin 20% ataupun 50% ataupun 80% baru dikira sebagai ahli sedekah. Wallahu a'lam. Tapi berilah ketika kita sedang sehat. Dan Nabi menyebutkan sesungguhnya ada yang bersedekah saat dia dah nazak. Doktor kata tinggal lagi sebulan je lagi makcik tak boleh buat apa, tinggal sebulan je lagi. Masa tu kuatlah dia bersedekah. Bagi tu, bagi ni. Tiba-tiba doktor cek balik, makcik dah hilang tiba-tiba makcik, kesihatan makcik. Doktor biar betul. Ya makcik. Ya Allah, sungguh doktor. Alhamdulillah. Tapi kenapa? Makcik dah bagi banyak dah barang kat orang, tak jadi mati pula. Hari tu ada sofa pun makcik bagi. Barang kemas dah bagi dah semua. Doktor kata makcik tinggal sebulan. Dah makcik nak macam mana? Ramai mana orang kuat bersedekah bila dekat dengan mati. Bila dia dah mula rasa dia dah tak mampu lagi nak memanfaatkan dah harta dia tu. Bila dah nazak, subhanallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi, kita tengok sambungan. Apakah dia masukkan dengan riya al-musalah seperti disebutkan dalam hadis di atas? Nampak tak penjelasan tu detail? Azain bin Munayyir menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari persamaan antara kemurahan Nabi SAW dalam kebaikan yang dibawa oleh angin musalah adalah angin tersebut angin pembawa rahmat yang diutuskan Allah Ta'ala untuk menurunkan hujan secara menyeluruh sehingga membasahi tanah yang telah mati ataupun hidup.